A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah marilah kita sama-sama memulakan majlis pada malam ini dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan sama-sama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Bilal dan juga seterusnya ahli-ahli jemaah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati umur masa yang kita berikan pada malam ini demi untuk mengenali sedikit tentang agama kita melalui pembacaan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, insya-Allah, kisah para sahabat. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita sekali lagi akan bersama dengan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua ingat kembali hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum. Siaran tergendala sebentar. Jangan betulkan TV anda. Volumenya tu Syekh. Tak usah apa pun jadi dia berhenti dia. Macam bunyi ketek tadi. Apa tadi? Sabar sekejap. Tu. Test. Dia menyala tapi dia tak bunyi. Kena panggil habis technician. Minta maaf sekejap tak nyala. Zaman sekarang tak ada mikrofon, semua tak jadi. Nyala tapi dia tak bunyi. Syok situ. Bangkat dia lah. Hawa ada. Hawanya ada. Ya. Sound tak ada. Yang ni okey ni? Ini insya-Allah. InsyaAllah. Ni, cuba buka ni. Test. Kena jadi imam malam ni. Dia nak suruh jadi imam. Kena ambil imam punya. Buat lagi imam. Bateri kali bah. Imam datang. Ni. Okey. Ni ambil imam punya. InsyaAllah baru nak start insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sama-sama melihat salah seorang daripada sahabat Nabi yang seterusnya pada malam ini. Ingat kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku adalah umpama bintang-bintang di langit. Jadi bagaimana kamu mengambil pengajaran ataupun kamu mengambil panduan daripada kehidupan mereka, maka kita akan mendapat panduan daripadanya. Jadi memanglah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik, qudwah hasanah, uswah hasanah. Tetapi sahabat adalah orang yang manusia biasa, yang mana mereka ni adalah seperti kita, yang makan, minum, ada dosa, ada kesalahan dan sebagainya, tetapi mereka adalah orang yang telah ditarbiyahkan, dididik oleh Nabi
Jadi kalau kita nak tengok manusia biasa yang seperti kita, insya-Allah kita akan tengok kepada para sahabat. Setiap daripada sahabat ini ada kelebihan-kelebihan mereka tersendiri. Maknanya ada yang hebat dari sudut ini, ada yang hebat dari sudut itu. Jadi tak sama di kalangan mereka. Pada malam ini insya-Allah kita akan melihat salah seorang daripada sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ma aqallat al-ghabra'u wala azallat al-khadra'u min rajulin asdaqu min Abi Zarrin radhiyallahu anhu. Maksudnya hadisnya ialah tidak ada yang dinaungi oleh langit dan tidak ada yang dikandung oleh bumi yang lebih baik daripada, yang lebih betul daripada seorang lelaki yang bernama Abu Zarrin. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya atas muka bumi ni, kalau ikutnya Nabi puji kepada Abu Zar ni, tak adalah yang lebih asdaq. Dia kata asdaq ni lebih betul. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan tengok kisah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu adalah nama kabilah. Kabilah, satu kabilah yang tinggal di padang pasir, terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi kabilah Abu Zar ni ialah kabilah yang biasanya kerja mereka adalah kutip cukai. Orang lalu kawasan mereka mesti bayar dulu, ataupun kalau tak bayar dia akan rompok, dia kata. Dia akan curi barang-barang tu. Jadi oleh kerana dia ni terletak di antara Mekah dan Madinah, orang Mekah ni mereka ni businessman, banyak berniaga. Mereka ni orang Mekah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Menjadi kebiasaan orang Quraisy ni, Allah Taala berkata bahawa mereka itu melakukan perjalanan ke utara dan selatan. Utara semasa musim panas, ke selatan semasa musim sejuk. Jadi maknanya mereka ni, orang Quraisy ni, dia pergi ke Syam dan pergi ke Yaman. Yaman tu selatan, di selatan. Sebab mengikut musim. Kalau panas sangat, mereka akan naik ke atas. Kalau sejuk, mereka akan turun ke bawah. Sebab di Syam tu sejuk, salji. Di Yaman tu dia panas. Jadi apabila mereka ni, orang Quraisy ni, naik ke atas, mereka akan melalui kampung Ghifar ni. Jadi kampung ni mesti bayar cukai. Bayar tol dululah. Macam sekarang ni setengah-setengah jalan raya, tak bayar tol tak boleh lepas. Jadi kena bayar tol. Itu kerja orang Bani Ghifar. Jadi sebab tu orang Mekah, mereka ni takut kepada Bani Ghifar. Mereka takut nak buat jahat kepada orang Bani Ghifar. Kalau buat apa-apa tak elok pada orang Bani Ghifar, dia akan sekat perjalanan orang nak pergi ke utara. Orang Mekah ni nak pergi berniaga ke utara. Jadi nama Abu Zar ni bukannya Abu Zar, nama dia ialah Jundub. Tu nama dia, Jundub ibnu Junadah nama dia. Pelik sikit nama dia. Istimewanya Abu Zar ni ialah sebelum daripada Islam, dia tak sembah berhala. Dia tak suka pada berhala dan dia tak suka minum arak. Tu kebiasaan yang orang Arab ni, minum arak, makan riba dan juga sembah berhala. Abu Zar ni walaupun dia ni jahat, perampok, tapi perampok yang tak sembah berhala. Tu hebat sikit dia. Dan juga tak minum arak. Perampok juga. Tak tahulah perampok jenis apa dia ni, Abu Zar ni. Jadi Abu Zar ni oleh kerana dia ni tabiat dia ni tak suka sembah berhala. Dia rasa bahawa sembah berhala ni tak betul. Takkanlah benda kita buat tiba-tiba kita sembah, kata dia. Jadi oleh kerana itulah dia tak sembah berhala, tak minum arak, dan dia ni sentiasa mencari-cari orang yang baik. Sebab itulah tiba-tiba muncullah di Mekah tu seorang yang baik yang namanya Muhammad. Bila dia dengar saja
ada seorang bernama Muhammad ni dah muncul dah di Mekah tu. Dia hantar adik dia. Dia tak pergi sendiri. Jadi kita kena ingat sekarang ni perjalanan di antara kampung dia tu ke Mekah ni lebih kurang seminggu naik unta. Kalau naik kuda mungkin sehari kot. Jadi lama, seminggu. Jadi lepas daripada tu, cerita dia hantar adik dia bernama Unais. Unais pergi tengok Mekah tu, apa cerita? Aku dengar ada seorang ni kata yang telah gini. Jadi dia pun, Unais pun pergi. Unais pergi duduk di Kaabah, dengar cerita. Dia dengar apa? Ada seorang lelaki yang mengajak kepada jangan sembah berhala. Macam cantik tu. Yang keduanya, tetapi orang Mekah semua kata kepada Muhammad ni 3 perkara. Yang pertama gila. Yang kedua ni orang ni Muhammad ni gila, nombor 1. Yang kedua Muhammad ni penyair. Dia pandai saiko orang dengan ayat-ayat dia, ayat-ayat puitis yang boleh menyaiko orang. Kalau kita zaman sekarang ni artis kot artis ni pandai kadang-kadang artis tu teruk, tapi bila dia berlakon jadi baik, pandai bercakap, kita rasa macam oi baik dia. Rupa-rupanya hantu dia. Kita tengoklah kan, kalau cerita-cerita banyak kan, cerita apa-apalah kan, cerita Arab banyak kan. Sekali dia berlakon jadi apa? Jadi Abu Bakar. Saya pernah tengoklah kan. Berlakon jadi apa? Salahuddin Ayyubi. Rupa-rupanya di luar filem dia tu hampir kata, orang panggil hampir tak pakai langsung semayang tak tahu ke mana, tapi berlakon jadi Salahuddin, jadi sahabat Nabi. Tapi tak apalah kan, cerita maknanya orang tuduh Nabi ni sebagai, yang kedua, penyair zaman tu adalah artis. Yang ketiga, orang tuduh Muhammad ni pawang ni Tok Womo lah kot Tok Womo yang berobat orang mahu mengarut ni. Tok Womo tak semua mengarut Tok Womo ada betul. Dia macam doktor juga. Doktor ada juga mengarut bukan mesti Tok Womo kita mengarut. Tapi kita sebab mindset kan, kalau doktor ni orang pandai-pandai tau, mesti betul. Doktor pun ada juga tak betul. Apabila akidah, dia depend pada akidah. Kalau akidah tak betul, doktor pun tak betul. Kalau bomoh pun tak betul. Kalau tak betul, kalau betul juga. Jadi 3 perkara lah. Apabila dia dengar perkara ni, siapa tadi cerita Unais Unais yang pergi ke Mekah tadi, dia pun balik semula ke Bani Ghifar. Jumpalah abang dia ni Abu Zar, Jundub. Jundub kata, awak dengar apa? Dia pun ceritalah apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Tapi kata Abu Zar ni Abu Zar ni, dia ni jenis apa nak kata dia ni jenis tak puas hati, tak puas kata. Apa? Tanya ni tak boleh jawab, last sekali dia pergi, dia bungkus. Dia kata dia bawa berapa benda je, iaitu bawa air, bawa makanan sikit, kemudian dia pergi. Dia pergi di Mekah. Pada masa tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baru sahaja berdakwah secara terang-terangan sebelum daripada tu Nabi dakwah secara senyap-senyap, lepas tu dakwah terang-terangan. Jadi bila dia pergi sampai di Mekah, dia takut nak tanya orang. Dia pergi di Kaabah tu, dia berbaring tepi tu. Dia duduklah, telengkuk tidur pun dia baring tu, duduk tepi Kaabah tu. Dia tengok orang. Malam pun tiba. Zaman tu tak ada hotel. Jadi dia nak tidur mana? Dia hamparlah pakaian tempat-tempat tidur dia tu tepi Kaabah tu. Jadi rupa-rupanya ada dah seorang rupanya duduk perhati dia ni. Ada dah spy ni. Dia tengok dia CCTV. Siapa dia ni orang ni? Orang ni ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ni kita nak ceritanya hebatnya orang yang ditarbiah oleh Nabi. Sayyidina Ali ni tarbiah Nabi lah, orang antara orang yang mula-mula masuk Islam. Dia ni, dia tengok orang, dia perhati elok-elok dah. Ni dia kata macam ada Chan ni nak masuk Islam dia ni. Tu dia dalam kepala Sayyidina Ali ni, pantang tengok orang, dia target orang tu akan masuk Islam. Maknanya akan dia cerita, akan dakwah orang tu. Jadi Sayyidina Ali ni bila tengok pakcik ni, Sayyidina Ali budak masa tu dia ni umur belasan tahun baru, tapi budak yang cerdik. Abu Zar ni hebat juga. Jadi Abu Zar pun bila malam, dia kata Abu Zar tu nak tidur, dia pun pergi ke pakcik ni. Dia kata pakcik datang daripada mana?
macam orang tak pernah nengok je kata. Dia kata aku datang daripada jauh kata. Okey, pakcik ada tempat tidur? Tak ada. Mari tidur rumah saya lah kata. Jadi dia target tu, dia letak target dia Abu Zar, pakcik ni. Dia ajak pergi tidur rumah dia. Tapi dia tak tanya kenapa pakcik datang sini. Dia tak tanya. Malam pertama, habis malam pertama, pada waktu pagi dia kata pakcik ni keluar lagi, keluar duduk tepi Kaabah. Dah tu Sayyidina Ali tengok lagi. Petang Sayyidina Ali tengok dia nak tidur situ malam. Dia pun pergi kepada pakcik ni, ajak pergi rumah. Dia tak tanya lagi kenapa. Masuk hari yang ketiga, maknanya cerita ni, siapa yang cerita ni? Abu Zar sendiri cerita bagaimana Islam, dia kata Islam aku. Jadi cerita sahabat ni dia banyak, semua orang masing-masing cerita. Kalau kita dengar hari itu cerita Salman, Salman macam mana dia boleh masuk Islam, dia ceritalah daripada awal kisah hidup dia. Jadi Abu Zar ni kemudian dia pun malam tu Sayyidina Ali tanya dia, Sayyidina Ali tanya, pakcik, saya tengok pakcik ni 3 kali dah ni tak ada tempat tidur, asyik duduk berbaring je tepi Kaabah tu. Pakcik ni apa hal sebenarnya? Nak apa sebenarnya datang sini ni? Abu Zar cerita. Mula-mula dia kata aku boleh cerita, dia kata, tetapi dengan syarat, dia kata. Dalam bahasa Arab dia ada cerita dalam hadis ni, saya baca sikitlah. Faqala Abu Zarrin, in a'taytani mitsaqan an turshidani ila ma atlub fa'altu fa'atahu aliyun ma arada min mitsaq. Dia kata akhirnya dia minta kepada Abu Zar ni, cakap kepada Sayyidina Ali. Dia kata adik, dia kata adik lah kita panggil bahasa Melayu. Kalau adik boleh berjanji kepada pakcik ini, jangan beritahu kepada siapa pun, barulah aku akan beritahu kepada kamu kenapa aku datang sini. Sayyidina Ali kata okey, no problem. Dia itulah saya terjemah itu kan. Dia kata fa'atahu aliyun ma'arad min mithaq, dia kata. Lalu dia pun memberilah janji. Tu terjemah sedap sikit, terjemah tak sedap sikit. Okey, beres, itu beres. Okey pakcik, cerita pakcik. Dia pun kata faqala Abu Zarrin, lalu Abu Zarrin pun berkata, laqad qasadtu Makkah min amakin ba'idah. Aku ni, dia kata, datang daripada jauh, kata. Tujuan aku datang ke Mekah ni satu benda saja, iaitu abtari liqa'an nabi al-jadid. Aku datang sebab nak cari orang cerita di Mekah ni ada nabi baru yang dia kata dapat wahyu. Jadi sebab itulah aku datang ni. Wasama syai'in mimma yaquluhu, dan dia aku nak dengar, dia kata, dia ni cakap apa. Sayyidina Ali pun dia kata cerita tu dalam kisah tu, apa lagi gembira tak boleh cerita, tapi dia menyembunyikan kegembiraan dia lah. Ni lah aku nak cari ni, kata. Yes, dia kata. Sayyidina Ali ni memang apa ni, duduk aim dah ni. Jadi akhirnya dia kata beres pakcik, beres, aku tunjuk pakcik. Gini. Jadi dia pun kata esok kita akan pergi. Dia cerita dalam hadis ni, Sayyidina Abu Zar ni malam tu tak boleh tidur sebab suka sangat ni, esok nak pergi, dia kata, pagi esok. Jadi pada esok pagi tu Sayyidina Ali pun datang pergi jumpa dia. Dia kata jom mari kita pergi. Jom tak ada, saya tambah buat sedap cerita kan. Jadi dia kata mari kita pergi. Cuma Sayyidina Ali kata, kalau dia kata kalau aku pakcik, dia kata pakcik ikut jauh-jauh, dia kata jangan ikut dekat. Ni cerita kalau dalam hadis ni, dia kata macam mana pandainya Sayyidina Ali. Mana walaupun dia budak, masih muda lagi, tapi dia pandai teknik-teknik, teknik-teknik. Sebab pada masa tu Nabi ni masih, dia kata, berada di rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat maknanya tempat rahsia lah. Orang semua tak tahu rumah tu, rumah Arqam bin Abi Arqam. Rumah ni dekat dengan Jabal Safa. Kalau ikut dalam dalam sirah, Safa, bukit Safa tu lah, bukit Safa, tempat Safa Marwah, tempat kita Sa'i tu. Cuma zaman tu, zaman sekarang ni Safa dalam masjid tak. Zaman dulu tu Safa tu di luar masjid. Di antara Safa dan masjid dan Kaabah tu banyak rumah pada masa tu. Jadi dia sebab masa tu masjid kecil je, tak besar. Jadi rumah Arqam bin Abi Arqam tu, bukan Arqam jemaah Arqam, minta maaf sebut Arqam ni takut salah. Arqam hok dulu tahun 70-an 80-an dulu tu, itu Arqam lain.
kebetulan nama dia sama dia ambil nama tu. Rumah Arqam bin Abi Arqam ni, dia sebenarnya seorang budak saja. Arqam ni budak, dia bukan orang tua, dia budak belasan tahun. Nabi ambil rumah dia, dia masuk Islam, Nabi guna rumah dia sebagai center untuk jadi tempat, sebagai tempat mengajar. Sebab kalau Nabi ambil rumah Abu Bakar, orang detect, orang boleh agak mesti Muhammad ni ambil rumah puak-puak dia kan, geng-geng dia, sahabat-sahabat dia. Ni bukan, tak ada kaitan. Arqam ni tak ada kaitan dengan Nabi dari segi hubungan kekeluargaan. Jadi akhirnya dia kata dibawa situ. Ali kata, pakcik ikut saya. Ali ni tinggal di mana rumah dia? Dia tinggal di Sheikh Ali Sekarang ni kalau dulu orang pergi ke Mekah lama zaman lah, zaman tahun 80-an, ada satu masjid nama Masjid Kucing sekarang ni tak ada dah Masjid Kucing, tinggal sejarah dah. Kucing pun tak ada, tikus pun tak ada, semua tak ada. Zaman dulu ada Masjid Kucing. Saya sempat Masjid Kucing sebab saya pergi Mekah tahun 87. Masa tu ada lagi Masjid Kucing. Lepas tu 90-an ada lagi. Lepas tu saya rasa dia robohkan dah Masjid Kucing. Tempat tu orang banyak jual nasi lemak pagi-pagi. Tahu? Nasi abe orang panggil tau. Abe. Orang petani jual nasi. Sebelah tu jadi orang Melayu duduk kawasan tu lah dulu. Jadi itu rumah Sayyidina Ali. Jadi sofa di mana? Sofa ujung sana kalau ikutnya kan. Sebelah Masjid Kucing ni sebelah apa ni? Sebelah Marwah. Dia kena berjalan situ, lalu ke tu Babu Salam tu sampai ke sana tu rumah tu. Jadi on the way tu kata Sayyidina Ali, pakcik ikut saya jauh-jauh, jangan ikut rapat-rapat. And then dia kata, minta maaf cakap orang putih pula. Dia kata, kalau saya tengok something, dia kata, something orang putih lagi. Kalau saya tengok sesuatu benda yang menakutkan, yang mungkin saya takut pada apa-apa berlaku, saya akan buat seperti seolah-olah saya ni mencurahkan air, kata. Disebut dalam hadis macam tu. Jadi kita duk fikir macam air macam mana akan mencurah air, jadi macam air dalam kasut macam tu. Ambil macam tu. Kalau saya buat macam tu pakcik, kata, pakcik jalan terus. Buat donor macam tak kenal saya. Itu pandai nak kata Sayyidina Ali walaupun mana dia ni budak, tapi dia pandai berahsia tu dengan Nabi. Jadi itulah yang berlaku. Dia kata dia pun berjalan sampailah bila saya masuk satu rumah, kata pakcik masuk. Dia pun masuk sampai ke sana, alhamdulillah tak ada benda berlaku. Masuk tu, masa tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tu. Apa kata Abu Zar? Pertama Abu Zar kata assalamualaikum. Dia kata, dia bagi salam. Masa tu tak ada lagi salam. Jadi sebab tu dia kata selepas daripada tu barulah disyariatkan salam. Maknanya salam ni orang yang mula-mula memberi salam dalam sejarahnya ialah Abu Zar Al-Ghifari. Jadi Nabi jawab dia Waalaikumsalam. Lepas tu dia pun duduk cerita, kenapa awak datang? Lepas pun dia cerita, aku datang dan begini-begini. Lalu dia pun masuk Islam. Sudah masuk Islam, dia kata apa? Nabi kata kepada dia, la tukhbir bi islamika ahadan fi Makkah. Nabi kata, jangan kamu beritahu kepada siapa pun kamu dah masuk Islam. Fa inni akhafu alayka an yaqtuluk. Kata Nabi, aku takut nanti mereka akan bunuh kamu. Jadi Nabi pesan kat dia, Nabi suruh dia berjaga-jagalah. Fakultu, lalu aku berkata, kata Abu Zar, fajitu. Dia kata, fakultu wallazi nafsi biyadih. Dia kata, demi Allah, dia kata, la abrahu Makkah hatta atiyal masjid wa asruqa bida'watil haqqi baina zahraini Quraisy. Dia kata, demi Allah, dia kata, aku akan pergi juga ke Kaabah ni, aku nak iklan juga, dia kata Abu Zar. Tak kira lah Nabi kata jangan, nak juga. Ni jenis orang mungkin degil tak, tapi dia kata Nabi takut dia kena bunuh. Sebab ada seorang, kalau satu kisah cerita ni, seorang bernama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang kita cerita semalam di masjid ni. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, dia ni orang Taif. Masa zaman tu Taif tak Islam lagi. Dia pergi ke Nabi, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi berdakwah kepada orang Taif. Masa tu Taif tak Islam. Nabi kata nanti mereka bunuh kamu. Nabi kata, dia kata tak apa, kata aku nak pergi juga. Dia kata orang takut nak sentuh aku.
di Taif tu. Dia pergi ke Taif, dia cerita sekejap je kena bunuh terus, mati. Bila sampai cerita tu, Urwah bin Mas'ud seorang sahabat, bila Nabi cerita, orang cerita kepada Nabi kisah tu, Nabi kata kisah ini samalah seperti yang dalam surah Yasin. Surah Yasin ada seorang tu yang bernama Habib An-Najjar, yang mana dia tu pergi cerita Islam kepada kaum dia, kemudian dia dibunuh. Bila dia bunuh tu masuk syurga, dalam surah Yasin tu cerita kan. Jadi kita cerita pasal surah Yasin. Kita nak cerita malam ni cerita tentang Abu Zar ni. Abu Zar ni lalu dia kata fajitul masjidah. Abu Zar kata aku pun pergi masjid. Wa Quraisyun julusun yatahaddasun. Pada masa tu orang-orang Quraisy ni duduklah sekelompok dia cerita, geng-geng ketua-ketua samsing-samsing adalah situ tu. Tengah bersembang-sembang, dia kata. Fatawassatuhum. Lalu aku pergi duduk tengah-tengah mereka tu. Bukan duduk jauh-jauh. Wa nadaitu bi'a'la sauti. Aku pun bertempik dengan suara aku yang paling kuat, kata. Ya ma'syara Quraisy. Oi Quraisy semua. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku dah masuk Islam macam tu lah ni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Quraisy apa lagi, dia kata. Semua sekali terpa kepada dia, belasah dia. Sampai setengah riwayat kata tak nampak muka, tak nampak hidung dengan pipi, dia kata. Maknanya pipi tu terbekak ni, tak nampak muka dah, gitu. Kena pukul. Aku hampir mati, dia kata. Dia kata waqamu ilayya wa ja'alu yadribunani li amut. Mereka pun datang ramai-ramai pukul aku, hampir-hampir nak mati. Tiba-tiba apa terjadi? Macam nak habis cerita ni kan. Sambung minggu depan pula dah. Jadi dia kata tiba-tiba, dia kata pada masa tu datanglah seorang lelaki. Siapa lelaki tu? Lelaki tu ialah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni bapa saudara Nabi. Dia ni tak Islam, dia ni. Dalam sejarahnya dia tak Islam sehingga secara zahirnya dia tak Islam sehingga peperangan Badar, tak Islam lagi dia. Sehingga Hudaybiyah tak Islam lagi. Kita tak tahulah cerita Abbas ni sebenarnya. Abbas ni anak dia Ibnu Abbas. Jangan keliru lah, ada orang lain. Yang tu nama dia Abdullah bin Abbas. Yang ni Abbas, bapa saudara. Abdullah bin Abbas tu sepupu Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas ni, Abbas bin Abdul Muttalib ni, dia ni bapa saudara yang dikata anak yang paling bongsu. Maknanya paling kecil lah daripada keluarga Abdullah, Hamzah, semua tu lah. Sofiyah, adik-beradik dia tu, dia ni paling muda. Dia ni duduk di Mekah. Jadi kita sambung lepas Isyak. Lepas minggu depan lah, insyaAllah. Kita berhenti pada Said Abbas ni. Abbas datang, dia kata, awak tahu tak ni siapa ni? Awak pukul-pukul ni, awak kenal siapa ni? Nak kenal siapa? InsyaAllah lah, sambung lagi nanti insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah berjumpa minggu depan. Minggu dua lagi saya rasa. Minggu depan saya tak ada. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.